Maaf semua, minta maaf kalau saya mengganggu saudara-saudara dalam majlis ini. Saya minta maaf semua. Ya, betul. Maaf ya. Minta maaf. Sebenarnya tidak mengganggu pun. Saya hanya ingin meminta laluan seketika saja untuk saya berkongsi rasa. Sebab apa yang saya rasa ini sangat penting. Sekurang-kurangnya penting pada saya. Begini. Nama saya tak penting siapa pun saya. Yang penting apa yang saya nak ceritakan. Saya sebenarnya seorang pegawai kanan di sebuah jabatan. Itu pun tak penting. Apa jabatan saya, apa pangkat saya tak penting. Yang penting apa yang saya nak kongsikan. Baiklah begini. Ya, saya mulakan begini. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung jauh di pedalaman sebuah negeri di dalam negara kita ini. Hidup dalam keluarga yang sederhana. Bukan sederhana, di bawah lagi. Cukup-cukup makan. Bukan. Sebab kadang-kadang tak cukup. Ayah dan mak saya bekerja sebagai penoreh getah di kebun Haji Gani Kaya. Ayah dan mak antara kuli-kuli Haji Gani yang ramai di kampung kami. Hampir separuh orang kampung kami adalah kuli kepada Haji Gani Kaya. Sebab itu saya faham benar akan pendapatan ayah dan mak. Dan kami adik-beradik tidak pernah untuk yang lebih ataupun yang ayah tak mampu berikan. Pernah buat. Kami adik-beradik diajar alhamdulillah. Mujur, kami dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat baik dan dihormati. Ya, ayah saya sangat dihormati di kampung kami kerana kejujurannya. Memang ayah seorang yang sangat jujur. Bayangkan, puluhan tahun ayah menjadi kuli kepada Haji Gani Kaya, tidak pernah satu sen pun ayah tipu duit getah Haji Gani, tak pernah. Dan tak pernah satu sen pun masuk poket ayah tanpa pengetahuan Haji Gani. Ayah sangat jaga kepercayaan Haji Gani terhadap kejujuran ayah. Dan ayah juga orang yang jaga akan janji dan masa. Saya ingat pada satu ketika. Petang itu ayah dengan motornya nak pergi mancing. Ikan itu nanti akan dijadikan lauk makan malam kami. Ayah cakap dengan mak, saya balik sebelum maghrib ya. Betul. Sebelum maghrib, sebelum azan berkumandang di madrasah kampung kami, enjin motor ayah dah kedengaran dulu. Ayah dah sampai ke depan rumah tanpa seekor ikan pun. Ayah tak tunggu dapat ikan sebab janji ayah nak balik sebelum maghrib. Itulah ayah. Saya ingin kongsikan satu pesanan ayah kepada kami adik-beradik. Saya tak pasti dari mana ayah dapat. Siapa yang bercerita dengan ayah? Ceramah siapa ayah dengar? Buku mana ayah baca? Saya tak pasti. Tapi yang jelas keluar daripada mulut ayah satu persatu untuk kami adik-beradik. Satu hari kata ayah, dengar semua anak-anak ayah, dengar sini. Akal sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kerana akal lah yang boleh mengawal kita menjadi manusia yang baik ataupun tak baik. Akal berkait dengan sikap jujur kita. Akal berkait dengan kepatuhan kita pada prinsip kehidupan kita dan nilai-nilai moral serta kita punya pegangan hidup-hidup yang lain. Integriti berkait rapat dengan nilai-nilai kita, dengan budi kita sebagai manusia yang kemanusiaan yang jujur, yang punya keprihatinan,
yang luhur, yang abadi, terletaknya nilai integriti. Itu pesan ayah. Satu persatu ayah beritahu kami adik-beradik. Itu yang saya pegang. Saya adik-beradik pegang. Sehingga saya dewasa, saya bekerja, diterima kerja di jabatan yang saya kerja sekarang ini. Itu yang saya pegang. Saya tak pernah datang lewat. Punch card saya sentiasa cantik. Warna kad saya tak pernah bertukar kepada hijau apatah lagi merah. Saya tak pernah ponteng kerja, betul? Saya tak pernah curi tulang, saya tak pernah. Tapi kita sebagai manusia, ada satu sejarah hitam dalam hidup saya. Setelah lama saya bekerja, belasan tahun saya bekerja. Setelah saya pangkat naik semakin tinggi, saya terjerat. Saya hampir tergelincir. Ini satu perbuatan yang sangat saya kesal sehingga hari ini. Saya terpengaruh dengan bisikan kawan-kawan saya. Bisikan setan sebenarnya. Saya diajak bersama dengan mereka terlibat dalam sesuatu yang sangat tidak berintegriti. Tidak berintegriti. Saya ingat lagi, mari bersama kami, kata dia. Kau mari ikut kami, tak ada masalah, jangan takut. Tidak akan menjadi isu, selamat kita. Cuba kau fikir. Kau harusnya dapat ganjaran yang lebih besar daripada kerja kau selama ini. Inilah masanya untuk kau merasai sedikit mewah dalam kehidupan. Mari bersama kami. Saat saya ingin melepaskan tanda tangan dalam satu surat yang mungkin melepaskan kerja-kerja yang tak baik itu, saya diselamatkan oleh ring telefon mak saya. Mak menelpon saya di saat saya nak melepaskan kejahatan saya. Allah hantarkan ketika itu. Saya menjawab telefon mak. Entah macam mana mak seolah-olah tahu apa yang sedang saya lakukan. Kata mak, kerja bukanlah sebab ganjaran. Kerja itu adalah ibadah. Buatlah sesuatu yang baik dalam tugasan kau, nak. Saya menangis. Terima kasih, mak. Terima kasih, ayah. Allah telah mengatakan mak tepat pada masanya. Dan saya terselamat. Sekarang saya masih lagi bekerja di jabatan itu. Masih lagi dengan jawatan yang ada pada saya. Selepas itu saya terbaca satu buku karangan Hamka, seorang novelis, seorang sastrawan dan juga ulama terkenal di Indonesia. Ada perenggan yang Hamka tulis, janganlah bekerja kerana wang, kerana kita tidak pasti siapa yang mendahului kita. Kita mendahului wang atau wang yang mendahului kita. Kalau kita bekerja kerana wang, kita akan lupakan agama yang akan menjadi bahtera untuk kita ke akhirat, dan kita akan dulu abaikan akal, budi kita yang asas sebagai kemanusiaan. Kata Hamka juga, kemewahan bukan menjamin kebahagiaan. Kesederhanaan yang mencipta bahagia itu lebih baik daripada kebahagiaan palsu yang dicipta. Allah Akbar. Selepas itu saya selalu mengambil peluang berpesan-pesan kepada kawan-kawan saya di pejabat. Peganglah amanah yang diberikan. Peganglah, kejarlah amanah itu. Dan jujurlah dalam kehidupan kita. Jujurlah. Teguhkan integriti dalam jiwa kita. Sematkan. Hidup kita tak lama. Hidup kita ibarat daun-daun kering yang akan gugur bila tiba masanya. Dan selepas itu apa? Kita mati. Percayalah, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Selepas kematian kita, kita akan dinilai, dihisap setiap yang buruk dan baik yang kita buat. Saya percaya tu. Janganlah hanya bisikan syaitan sedikit kita ubah, kita hancur. Sesaat nafsu saja, kita telah merosakkan keabadian kekal kita dalam syurga. Hidup ini percayalah kita yang menentukan.
Jadi nikmatilah hidup kita secara yang benar, secara yang betul. Sematkan integriti dalam jiwa kita. Terima kasih kerana memberi saya ruang untuk berkongsi rasa. Teruskan. Hadirin tepukan yang gemuruh kepada Sabri Yunus, pengarah dan pelakon yang tidak asing lagi di tanah air. Dengan monolog yang bertajuk Manisnya Sebuah Integriti. Hasil karya Syarizal Abdan, Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, khas dinukilkan sempena pelancaran sambutan Bulan Integriti Nasional 2023.